Baik, bila menyebut tentang korban ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-udhiyah, ya, sebab itu hari raya itu dipanggil Idul Adha. Udhiyah ataupun korban itu definisinya ialah menyembelih haiwan yang tertentu pada waktu yang tertentu kerana Allah Subhanahu wa taala dan disedekahkan kepada golongan yang tertentu. Maksudnya bila kita sebut haiwan, bila kita sebut korban ini adalah sembelihan haiwan yang tertentu. Maksudnya nak sembelih korban ni mesti sembelih sama ada unta ataupun lembu ataupun kambing. Jadi tak bolehlah saya tahu ni korban ustaz, saya nak korban ayam, kan? Ayam tak termasuk menurut majoriti ulama, tak masuklah. Kerana disebut al-an'am. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu yang tertentu. Sembelih tu pada waktu yang tertentu. Waktunya ialah pada hari raya Idul Adha, selepas daripada dilaksanakan salat hari raya sehingga hari tasyrik. Di hujung hari tasyrik, habis je hari ketiga hari tasyrik tu, masuk je maghrib, maka tak boleh untuk dilaksanakan lagi korban. Jadi kalau orang yang sembelih pada waktu selain daripada waktu korban, dia tak nama korban lah, nama dia adalah sembelihan biasa. Okey, bila disebut tentang korban ini, ya, ada waktu yang tertentu dan kita sembelih kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembelih kerana siapa-siapa lah yang lain selain daripada Allah. Kalau sembelih untuk jin tak boleh lah, tak dinamakan korban lah. Baik, apa hikmah pensyariatan korban ni tuan-tuan? Hikmah pensyariatan korban ni adalah untuk kita menzahirkan syiar, yang mana haiwan korban ini Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan haiwan-haiwan yang ada di atas muka bumi ni untuk kegunaan insan. Yang mana yang halal boleh kita makan dengan sembelihan, ataupun kita dibenarkan untuk makan kalau dia ni haiwan air, maka tak perlu disembelih. Jadi bila masuk hari raya korban dan hari tasyrik, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pensyariatan korban ini supaya kita menzahirkan syiar yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini. Jadi sebab itu dituntut daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala bagi kat kita sepanjang tahun. Kita makan daging selalu. Jadi pada hari raya korban dan hari tasyrik disyariatkan untuk kita sembelih dan kita sedekahkan sebahagian daripadanya kepada orang yang jarang untuk makan daging. Jadi sebab itu menurut majoriti ulama diwajibkan kita bersedekah sebahagian daripada haiwan korban itu, dan afdalnya adalah sepertiga. Itu afdal. Kurang daripada tu boleh, tetapi jangan tak sedekah langsung. Jangan tak sedekah langsung. Kerana dalam hadis clear menyebutkan kulu waddakhiru watasaddaqu, ataupun kulu watasaddaqu waddakhiru, makanlah daripada daging korban itu, ya, kemudian bersedekahlah ataupun simpanlah dan bersedekahlah. Jadi bersedekah itu adalah satu kewajipan. Afdalnya adalah sepertiga. Dan selain daripada itu, korban ini sangat berkait rapat dengan syariat ataupun dengan sirah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya. Yang mana kalau tuan-tuan baca dalam Quran, memang Allah Subhanahu wa taala pada peringkat awal memberikan mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam supaya Nabi Allah Ibrahim ini menyembelih Nabi Ismail. Oleh kerana mimpi itu adalah wahyu, maka Nabi Ibrahim pun laksanakan. Ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai anak kecilku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelih kamu, maka lihatlah apa pandangan kamu dalam masalah ini. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, laksanakanlah seperti mana yang engkau diperintahkan. Engkau akan dapati aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni pun pergilah bawa Nabi Ismail ni, kan, nak pergi sembelih dia. Sebenarnya kalau kita baca sejarah Nabi Allah Ibrahim ni, ya, banyak benda yang kita buat, ibadat-ibadat besar ni, berkaitan dengan perjuangan Nabi Ibrahim ataupun sirah Nabi Ibrahim. Tawafnya, sa'inya, ya, korbannya ada kaitan. Kerana dalam banyak-banyak Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan di atas muka dunia ni, hanya 2 Nabi yang Allah Ta'ala beri gelaran kepada mereka dengan gelaran Al-Khalil ataupun Khalilullah. Siapa itu Khalilullah? Iaitulah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 Nabi ni je dapat gelaran Khalil. Apa itu khullah? Khullah itu ialah kita panggil penuhnya perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan Allah dalam setiap keadaan. Maka sebab itu kalau kita tengok sejarah Nabi Ibrahim ni, satu sejarah yang membuktikan kepada kita bagaimana seorang hamba tunduk kepada arahan Tuhan dalam setiap perkara. Dalam banyak perkara dia tunduk. Walaupun arahan Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya tidak boleh dicapai munasabahnya pada pemikiran kita, ataupun tidak dapat kita fikir apa hikmah yang Allah Ta'ala ingin di sebalik arahan ini. Yang pertama, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil dekat Mekah. Jadi bila letak kat situ, bukan ada siapa pun kat situ, kering kontang. Sehingga kan dalam riwayat, apabila Nabi Allah Ibrahim meletakkan Hajar dan juga Ismail, dan Ibrahim pun beredar nak balik ke tempat dia balik, Hajar panggil Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kau nak ke mana? Wahai Ibrahim, kamu nak ke mana? Adakah Allah yang memerintahkan kamu untuk tinggalkan kami di sini? Allahu amaraka bihadza. Adakah Allah yang suruh kamu tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim kata ya. Maka Hajar kata, kalau begitu pergilah balik. Falayudhi'anallahu idzan. Kalau begitu Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan kami. Allah tidak akan abaikan kami. Kalau itu arahan Allah, maka Nabi Ibrahim pun balik. Tuan-tuan cuba bayang, kita nak tinggal anak dan isteri di tempat yang kering kontang. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Saya meletakkan anak saya dan zuriat saya di satu lembah yang tak ada tanaman. Kan? Sanggup? Kita kadang-kadang nak biar anak isteri kita di rumah dalam keadaan kita pergi outstation pun, kita penuhkan peti ais dengan makanan untuk diorang ni ada bekalan kalau jadi apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sanggup. Satu. Yang kedua, lepas daripada Nabi Ismail ini dan Hajar diberikan oleh Allah dengan air Zam-Zam, hiduplah Ismail ni, kan? Hiduplah Hajar ni. Bila besar aja, Allah Ta'ala suruh sembelih. Sembelih tu pula dengan tangan sendiri. Tuan-tuan cuba bayang, ayah tuan-tuan orang saleh, kan, orang baik, balik pada masjid, tidur, bangun-bangun dia kata kat tuan-tuan, sebenarnya ayah mimpi semalam Allah suruh ayah sembelih kamu. Macam kita kata apa? Ya, semalam tidur cuci kaki tak?
Kita tak percaya terus. Walaupun ayah kita orang saleh. Oh, itu mainan tidur. Dan itu betul. Itu betul. Sebab ayah kita bukan Nabi. Tapi Nabi Ismail ni ayah dia Nabi. Dan mimpi Nabi ni wahyu. Sebab tu dia kata, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku ni dengan kehendak Allah tergolong dalam kalangan orang yang sabar. Bukan saja Nabi Ismail tu sabar, Nabi Ibrahim juga sabar. Kalau dia hantar ke orang lain untuk sembelih tu mungkin ringan lagi. Ni dia kena sembelih dengan tangan dia. Tapi Allah Ta'ala gantilah. Nak tengok sejauh mana Nabi Allah Ibrahim ini mendahulukan arahan Allah berbanding perasaan dia. Sehingga dia digelar Khalilullah. Hari ini, pada zaman ini, bila kita korban, maka syiar yang pernah dihidupkan di zaman Nabi Allah Ibrahim itu perlu diperingatkan sentiasa. Supaya kita ni paling tidak mengambil Nabi Ibrahim itu sebagai contoh. Mengambil semangat Nabi Ibrahim dalam mendahulukan Allah pada setiap keadaan itu sentiasa menjadi matlamat kita. Kan? Kerana ramai di zaman ni manusia yang mendahulukan kepentingan peribadi berbanding agama. Kan? Kadang-kadang dia nak jaga puak dia lebih daripada nak jaga agama. Biarlah orang nak kata apa pun, yang penting puak saya terjaga. Biarlah kawan saya nak kata apa pun, sampai lingkup agama pun tak apa. Kan? Orang nak sebar hadis palsu pun tak apa. Yang penting dia kawan saya. Siapa lawan kawan saya, walaupun dia baca hadis palsu, maka dia tu Wahabi. Ini bukan semangat nak jaga agama. Ini semangat nak jaga kawan. Maka kita kena banyak muhasabah diri. Kan? Kita kena banyak muhasabah diri, terutamanya bila membaca sejarah Nabi Allah Ibrahim. Walaupun terpaksa pada peringkat awal untuk menyembelih anak dia, dia sanggup. Sehingga Allah Ta'ala ganti dengan yang lain. Jadi syariat ini diteruskan sehingga pada zaman kita, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Nabi-Nya untuk membacakan ayat Al-Quran, sebahagiannya Allah Ta'ala kata apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. Wa nusuki, sebahagian ulama tafsir mengatakan adalah udhiyah. Sebahagian ulama tafsir mengatakan itulah pensyariatan korban. Fasalli li rabbika wanhar. Perkataan wanhar dalam surah yang paling pendek ini, menurut sebahagian ulama ialah mereka mengatakan inilah ibadah korban. Bahkan Nabi SAW sendiri pun, ketika bermulanya pensyariatan korban, Nabi sendiri berkorban. Seperti mana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata para sahabat, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain al-amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban, menyembelih dua kibas amlahain. Yang ni ada beza sikit lah. Ada yang kata berwarna putih, ada yang kata putih dengan tumpuk sedikit berwarna hitam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri korban. Dan ada riwayat menyebutkan sejak daripada pensyariatan korban itu disyariatkan oleh Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan amalan untuk menyembelih korban itu. Dan ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata korban ini adalah wajib. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, dan pendapat ini disokong oleh Ibn Taymiyah. Sebab itu kalau kita tengok geng-geng Bangladesh, geng-geng Hanafi kan, geng-geng India, Muslim India Muslim ni, mereka akan kita panggil apa, kumpul duit tahunan, kumpul duit, tabungkan duit sampai raya korban, mereka korban, kerana menurut mereka ibadah korban ini wajib. Tetapi menurut majoriti ulama daripada mazhab mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i dan juga Hanbali, mereka mengatakan
pensyariatan korban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Sunat muakkad. Tapi bila sebut sunat muakkad ni jangan kita rasa macam alah sunat muakkad tak payah buat lah. Kan? Sunat muakkad ni maksudnya kita kena pulun buat lah. Seperti mana kita melakukan salat rawatib tu, kan, qabliyah ba'diyah tu, begitu jugalah kita kena aim untuk laksanakan ibadah korban pada setiap tahun jika ada kesempatan dan waktu. Itu dulu, wallahu a'lam.